بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang disegani Al-Fadil, Tuan Imam yang berbahagia, Tuan Pengerusi, Tuan Bilal, Tuan Siak, seluruh kepimpinan jawatan kuasa Surawangsa Melawati, tuan-tuan guru, para alim ulama, sidang hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita limpahan rahmat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan detik waktu dan sempadan masa yang paling afdal, seperti mana yang pernah disebut dan diungkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah menerusi sahihnya. Lau ya'lamul ibad ma fi syahri Ramadan latamanna al-ibad an yakuna Ramadana sanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya seseorang manusia itu, seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu mengerti dan memahami ketinggian, keutamaan, tawaran dan fadilat Ramadan yang begitu tinggi nilainya, latamannal ibad, maka pastinya orang yang beriman, hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut, ayyakuna Ramadana sanah, dia mengimpikan Ramadan ini berlangsung di sepanjang tahun, memandangkan tawaran, fadilat, kehebatan dan keagungan Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sepotong hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Iza nasiya ahadukum fa'akala aw syariba falyutimma sawmah fa'innama at'amahu Allah wa saqah. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih,
riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mana-mana hadis yang direkodkan oleh muttafaqun alaih, ittifaq akan kesahihannya, konsensus, kesepakatan akan kesahihan sanad dan matan hadis itu. Maka bila muttafaq alaih, persetujuan akan kesahihannya, siapa yang bersetuju? Dua imam besar hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga apabila kita membaca hadis, di sana kalau tertulis riwayat syaikhan, riwayat dua orang syekh, maka dua orang syekh dalam istilah hadis mereka ialah Imam Bukhari dan Imam Muslim, jago di dalam ilmu periwayatan hadis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza nasiya ahadukum." Sekiranya kamu lupa, sehingga kamu lupa itu menyebabkan kamu makan dan minum dengan tidak sengaja. Siang Ramadan, dia terlupa, lalu dia makan dan minum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyutimma shaumah." Hendaklah dia ini meneruskan puasanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia terlupa, lalu dia makan atau dia minum, falyutimma shaumah, sila teruskan puasa. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala at'amahu Allah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang memberi dia makan. Wa saqah, dan Allah Subhanahu wa taala yang bagi dia minum. Hadirin rahimakumullah, biasanya benda begini berlaku pada first day kita puasa. Hari pertama kita puasa, kadang-kadang biasa berlaku, maknanya kita pakat nak cari sarapan. Fikir pagi nak sarapan di mana, nak makan apa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah berlaku tahun bila kata ada first day puasa hari Sabtu. Hari pertama puasa hari Sabtu. Ada kuliah subuh. Siap pun macam biasa, dia buh ayak depan ni. Dia buh air depan ni, penceramah tu ceramah pula semangat, tajuk hangat pagi tu. Sejam dia bantai kuliah. Dia pun dah agak bohok-bohok dia minum. Tambah lagi. Dah dua kali teguk, 3 kali. Jemaah bagi tahu, "Ustaz, kita puasa hari ni." Ya ke, dia kata. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya at'amahu Allah wa saqah, langsung tidak jadi hal keadaan itu. Bahkan Nabi Muhammad sebut at'amahu Allah, kalau dia makan itu Allah bagi makan, kalau dia minum itu Allah bagi dia minum. Hadirin sekalian, hadis ini hadis yang fundamental, bercakap bab asas sah batal puasa. Ini teras hadisnya. Baik, hadis ni 1400 tahun yang silam dulu. Mai tahun 2020. Macam mana kalau kita puasa tapi kita swab saring COVID-19. Hadis ini kerangka asasnya soal batal ataupun tidak puasa. Tahun 2020
pandemik satu dunia. Maka macam mana saat kita, ramai kalangan kita yang kena swab, kena saring COVID-19. Bahkan perkara ni masih tak kunjung padam. Semalam kes lagi tinggi, 2,551. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk teks tanya kita berkenaan swab ni cukup banyak. Dia kata, ustaz, saya swab, kawan saya swab, dia kata masuk bukan ikut hidung, tapi swab saringan masuk ikut tekak, dia kata. Memang masuk sungguh. Dia kata sampai berair, air mata ni keluar, menitik-nitik, dia kata. Maka hadirin sekalian, berdasarkan keputusan muzakarah kebangsaan, bahkan disebut oleh Mufti Saudi, Syekh Abdul Aziz, Mufti besar Saudi. Di sana ada kaedah qawaidul fiqhiyah. Antaranya yang berbunyi ad-darar yuzal. Kemudaratan mestilah diusahakan untuk dihilangkan. Maka hadirin sekalian, antara langkah yang kita wajar usahakan untuk bendung penularan ini, ialah maksudnya kita kena asingkan yang mana yang sihat, yang mana yang dah positif, dengan yang mana yang tidak kena jangkitan, kena diasingkan supaya lain terapi dia. Maka nak asingkan itu, mau tidak mau kaedah yang efektif ialah dengan saringan ataupun swab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun swab itu masuk menerusi rongga yang terbuka, meskipun dia masuk terang-terangan melalui tekak, tapi hadirin sekalian, ia tidak membekalkan sebarang tenaga. Beza dengan insulin, yang tu batal sebab ia sedikit sebanyak ada memberikan tenaga. Bila bagi tenaga, batal puasa. Adapun swab, dia tidak membekalkan tenaga dan confirm tidak mengenyangkan. Meskipun masuk menerusi rongga yang terbuka, maka ijtihad ulama muasirah, ia tidaklah membatalkan puasa. Ini keputusan fuqaha, ia ditegakkan di atas dasar ad-darar yuzal. Kemudaratan mesti diusaha untuk dihilangkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka swab meskipun sampai keluar air mata, kita kata bukan takat keluar air mata, kalau swab keluar air hidung sekalipun tetap tak batal puasa. Datang tahun 2021, hukum vaksin pula. Vaksin itu sama ada apa juga jenis Pfizer ke Sinovac ke apakah, macam mana orang yang divaksin dicucuk siang hari Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menggunakan konsep mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah maksudnya, kalau swab yang masuk melalui rongga terbuka, Mufti Saudi, Syekh Abdul Aziz, bahkan kesepakatan ulama-ulama fiqhi dalam negara kita yang ada autoriti, swab itu tidak batal meskipun masuk menerusi rongga terbuka, apatah lagi vaksin yang masuk menerusi rongga yang tertutup. Mafhum muwafaqahnya, kalau swab tidak batal, vaksin lagilah tidak batal.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma lebih cantik kalau kita dapat runding dengan pihak kesihatan dan seumpamanya untuk buat malam, tapi susahlah, special case baru dapat. Kita orang biasa-biasa ni kena ikut dia punya queue dan seumpamanya. Cuma secara asasnya kedua-dua perkara itu langsung tidak menjejaskan sah ataupun batal. Bahkan puasa kita, falyutimma saumah, teruskan puasa kita seperti mana biasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menitahkan kefarduan puasa kepada saya, tuan-tuan, ibu-ibu semua, rupa-rupanya hadirin sekalian, Allah fardukan dan syariatkan puasa bukan saja-saja, tetapi sebenarnya pengakhiran daripada kursus ini, ending daripada tarbiyah ini, Allah Subhanahu wa taala nak kalungkan satu anugerah khusus kepada hamba-hambanya. Apakah anugerah yang sangat hebat itu? Ayat yang semua tuan-tuan hafaz, kita ambil di hujungnya saja. La'allakum tattaqun. Kalau terjemahan biasa, terjemahan literal, terjemahan zahir, la'allakum maksudnya mudah-mudahan kalian bertakwa. Dalam Al-Quran, bila tuan-tuan tadarus, perkataan mudah-mudahan dalam Quran, tuan-tuan sekalian, disebut dalam Al-Quran dengan dua terma. Kedua-dua ini maksudnya mudah-mudahan. Satu, la'alla. La'alla maksudnya mudah-mudahan. Satu lagi, laita. Laita juga maksudnya mudah-mudahan. Tapi kita kena bezakan di antara dua maksud mudah-mudahan ini. Kalau la'alla, macam la'allakum tattaqun, itu maksudnya mudah-mudahan confirm jadi. Tapi kalau laita, terjemahan zahirnya mudah-mudahan juga. Tapi yang ni mudah-mudahan yang confirm tak berlaku. La'alla mudah-mudahan pasti jadi. Laita mudah-mudahan pasti tak jadi. Dalam Quran, kalaulah kita laksanakan puasa mengikut SOP syariat, pasti orang itu meraih taqwa. La'allakum tattaqun. Saya tengok dalam i'rab Al-Quran, musta'nafah ta'liliyah, maksudnya pasti berlaku. Tapi kalau satu lagi mudah-mudahan, contohnya Allah sebut dalam surah An-Naba, ayat akhir surah An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Allah letak istilah laita, iaitulah apabila orang kafir mereka melihat kedahsyatan azab pada hari kiamat, orang kafir mengatakan laitani, mudah-mudahan aku dapat balik ke dunia, kuntu turaba, untuk aku nak jadi tanah pun tak apa, tak sanggup jadi manusia nak berdepan dengan azab Allah, aku nak balik atas dunia, mudah-mudahan aku boleh jadi tanah. Maka mudah-mudahan yang itu confirm tidak boleh berlaku. Istilahnya laita. Kalau mudah-mudahan yang pasti berlaku, istilahnya la'alla, macam la'allakum tattaqun. Faham kan saya duk cerita? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan kenal tak seorang individu yang nama dia Safinah? Safinah. Nama dia Safinah. Ada orang taman ni nama Safinah. Dia ni hadirin sekalian,
Nama dia Safinah. Subuh ni kita belajar seorang individu namanya Safinah. Nama, kalau kita dengar, perempuan kan ni? Tak. Dia laki-laki. Bahkan istimewa lagi, Safinah ini, dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama dia? Sayyidina Safinah radhiyallahu an. Apa tugasan dia, jasa dia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jasa dia, hadirin sekalian, dia adalah khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pengkhususan job description dia ialah dia senantiasa buat penyelenggaraan barang-barang keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda nak bermusafir, dialah yang susun barang-barang Rasulullah. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam balik dari musafir, yang tolong loading, yang tolong susun, bawa keluar barang. Itulah tugasan Safinah. Begitu akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kamu ni Safinah. Safinah ni maksudnya kapal. Maksudnya dia ni begitu banyak memberikan manfaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kalau dia pilih nak cari kerja lain, dia boleh cari kerja lain. Tetapi dia mewakafkan diri dia semata-mata untuk melihat kesenangan kepada Rasulullah, supaya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dan berkembang di jazirah Arab, akhirnya membawa rahmat kepada seluruh alam. Nama dia Sayyidina Safinah. Hadirin sekalian, satu hari disebut dalam kitab Hayatus Sahabah jilid yang keempat, Safinah ini satu hari dia sesat dalam hutan. Sesat dia dalam hutan belantara. Tak jumpa mana jalan keluar, tak jumpa. Lalu hadirin sekalian, dalam hutan itu ada seekor singa. Dia sesat ni, ada singa. Lalu Safinah ni dia pun tengok singa ni, dia usyar singa ni. Singa tengok juga dia. Sama-sama tenung, sama-sama tengok. Lepas tu disebut dalam kitab Hayatus Sahabah, Safinah ni dia pi dekat singa ni, dia piat telinga singa ni. Dia pegang telinga singa tu. Kata Safinah, wahai singa, Safinah kata, aku ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sesat. Tunjukkan aku jalan keluar. Tunjukkan aku jalan keluar dari hutan ni. Singa ni bila dengar macam tu, singa ni jadi tak tahu nak buat apa. Dia tunduk, dia akur. Lalu singa ni, dia bawa Safinah. Singa ni, dia berjalan depan. Safinah tu lagu duduk di belakang dia. Singa jalan di depan, duduk di depan. Safinah duduk macam di belakang dia. Macam food panda. Hadirin yang dirahmati Allah. Berjalan tu sampai akhirnya jumpa jalan keluar. Jumpa yang sesat tadi, singa tu guide dia sampai jumpa jalan keluar. Lalu singa tu mengaum seolah-olah macam istilah babai kepada Safinah. Kisah ini disebut dalam kitab Hayatus Sahabah jilid yang keempat, bab Ta'yidatul Ghaibiyah, bantuan kepada orang-orang yang saleh, bantuan hebat, pertolongan Allah Jalla wa'ala dalam perkara-perkara yang ghaibiyah, perkara-perkara yang tak disangka-sangka. Hadirin rahimakumullah, kita nak sebut begini, bila kita mengatakan matlamat ataupun sasaran akhir daripada pensyariatan ibadah
terutamanya puasa, bila matlamat akhirnya ialah takwa. Tuan-tuan, dengan takwa inilah, bila seseorang itu ada nilai takwa, ayat yang semua tuan-tuan hafaz, ibu-ibu semua hafaz, wa may yattaqillah, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala bagi dia jalan keluar. Makhraja, jalan keluar. Kaedah macam mana? Itu terpulang pada kebijaksanaan Allah Jalla wa Ala. Sayyidina Safinah ini terserlah takwa dia. Allah Subhanahu wa taala yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala bagi jalan keluar pada dia. Ini kehebatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Syekh Al-Allamah Abdullah Al-Haddad dalam satu karyanya Nasaih Diniyah. Al-Allamah Al-Haddad menyebut takwa mestilah didasari dengan 3 kerangka, 3 teras. Bila kita duk sebut takwa ni ada 3 elemen, 3 tunjangnya, 3 muwassafat. Yang pertama, teras takwa nombor 1, alimtithalu bi awamirillah. Ini adalah teras takwa yang pertama, iaitu kita taat, tunduk, akur dengan titah perintah Allah, tau'an aw karha. Sama ada perintah itu kita suka ataupun karha, ataupun kita rasa tak berapa seronok, tetapi oleh kerana ia datang dari Allah, kita terima dengan jiwa yang berlapang dada. Maka kata Al-Allamah Syekh Abdullah Al-Haddad, ini adalah teras takwa yang pertama. Teras takwa nombor 2. Semua ada 3. Yang pertama, tunduk akur dengan seluruh perintah Allah. Yang kedua, walijtinabu an nawahi. Teras takwa nombor 2 ialah kita mesti bersedia meninggalkan seluruh tegahan Allah. Ini adalah teras nombor 2. 3 teras. Teras nombor 2, tinggal seluruh larangan Allah. Tuan-tuan, kita dikatakan hidup di zaman revolusi industri 4.0. Kita dikatakan hidup di zaman ini. Kehidupan manusia bergerak ke arah kehidupan digital. Hari ini syarikat komunikasi, kalau telefon bercakap, banyak yang bagi free lah. Pasal orang berkomunikasi, banyak yang main tulis-tulis sahaja. Interaksi makin kurang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sekarang, kita berada di penghujung zaman. Nabi Muhammad pernah sebut sebagai suatu peringatan pada kita, jaga-jaga akhir zaman, la yusammuha bi ghairi ismiha. Akhir zaman, kata Nabi, perkara yang haram dinamakan dengan istilah lain supaya menampakkan perkara itu okey sahaja. Walhal ia benda haram, tetapi diliberaliskan istilah bagi menampakkan perkara haram itu macam okey. Nabi kata la yusammuha bi ghairi ismiha, dinamakan dengan nama-nama yang lain. Sebab itu hadirin sekalian, dalam bab pemakanan, satu ketika dulu kecoh hangat isu babi dalam coklat. Sekarang isu kartel. Tapi kalau dulu hangat sungguh isu babi dalam coklat. Ke coklat dalam babi.
babi dalam coklat. Hangat isu ni. Dia kata, ustaz, yang dengar ni, dia kata, ustaz sebenarnya tak boleh sebut istilah babi-babi ni semua, tak elok. Jangan sebut, ustaz. Kita kata sebab apa? Kalau ustaz nak sebut, boleh sebut tapi kena tukar istilah. Sebut apa? Kita kata, ustaz kalau nak sebut khinzir. Okay. Lepas tu kita kata, jangan biarkan anak-anak remaja kita berdua-duaan dengan pasangan bukan mahram. Jaga akhlak mereka. Jangan biarkan mereka terpedaya dengan aplikasi zina. Umpama aplikasi Sugar Book yang pernah dinaikkan billboardnya di Bangsar hari itu. Sebenarnya aplikasi zina Sugar Book telah dianggotai oleh 14,000 remaja orang Islam. Aplikasi yang menawarkan perkhidmatan zina. Kita kata ini aplikasi zina. Dia akan melahirkan anak zina. Ada orang kata, ustaz jangan duk sebut istilah zina, anak zina. Jangan sebut, ustaz, bahaya, kasar. Habis kita kata nak sebut apa? Kalau ustaz nak sebut, ustaz sebut telanjur. Hadirin yang dirahmati Allah. La yusammuha bighairi ismiha. Dinamakan benda itu dengan benda lain. Bagi menampakkan macam okey je perkara yang diharamkan oleh Allah. Akhir zaman, rashwah dipanggil kautim. Kautim saja. Dia zalimi orang, dia tindas hak orang, dia close deal secara tindas orang, dia suap, dia ambil habuan secara zalimi orang. Itu rashwah. Akhir zaman dipanggil kautim. Riba, benda yang haram, dipanggil bunga, interest. Nabi habaq dah, la yusammuha bighairi ismiha. Akhir zaman, benda yang terlarang diliberaliskan istilah, nampak macam okey saja benda ni. Sampai ke peringkat murtad dipanggil human right, hak asasi, kebebasan beragama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebut kata Abdullah Al-Haddad, teras kepada takwa, jaga diri daripada terjerumus ke kancah kemaksiatan. Cabarannya apabila benda haram dinamakan dengan benda-benda yang lain daripada maksud yang sebenar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, nak habis dah kuliah kita ni. Yang terakhir, wal ikhlasu fiha. Teras takwa yang ketiga ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ikhlas? Kata Ibnu Qayyim, wal khalis ma urida bihi wajhullah. Ikhlas ialah orang yang beribadah, matlamat besarnya, cita-cita tertingginya, tujuan paling besarnya ialah wajhullah. Ia mengharapkan pandangan, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Kalau niat yang lain ada, okey, tapi jangan sampai menandingi niat kerana Allah. Niat kerana Allah mestilah duduk di tempat yang tertinggi. Jangan sampai ada niat lain yang mengatasi niat kerana Allah. Tapi akhir zaman, kadang-kadang orang buat ibadah, niat paling besarnya bukan kerana Allah, na'udzubillah, tapi kerana benda lain. Contoh, ada orang yang bayar zakat, rajin bayar zakat, tapi niat besar dia bayar zakat ialah kerana nak ambil tawaran rebate income tax. Maksudnya dia bayar zakat kerana
dapat penolakan ataupun rebate lembaga hasil dalam negeri. Bila dia buat assessment bulan 3, bulan 4, bulan 5, dia dapat rebate itu. Hadirin sekalian, kita kena jaga-jaga. Biarlah niat kita bayar zakat kerana Allah. Adapun rebate apa semua, okey kalau kita niat sekadar untuk ambil manfaat daripada peluang yang diberikan. Tapi niat utama lillahi ta'ala. Sebab tu rukun zakat ialah niat. Niat mestilah maknanya kita lunas zakat kerana Allah. Apa maksudnya? Maksud kerana Allah ni begini. Maksud kerana Allah ni begini. Kalaulah misalnya, na'udzubillah, misalnya satu hari kerajaan kata bayar zakat, tak ada rebate. Tak ada rebate. Itu kamu punya pasal, dia kata. Walaupun tanpa rebate, dia tetap lunaskan kewajipan zakat dia. Tu ikhlas. Memang payah tuan-tuan, cukai nak kena bayar zakat lagi, penin kita. Tapi kalau ia arahan Allah, kita ikhlas kerana Allah. Kalau tanpa rebate sekalipun, kita tetap bayar misalnya zakat wang simpanan kita. Tiap-tiap tahun tetap kita bayar. Itulah nama dia ikhlas. Kalau dia ada benda-benda lain, benda lain tu kuat dalam jiwa dia, dia tak boleh nak sustain dengan amal tu. Sebab dia ada kerana lain. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu dalam Islam, kata Dr. Syekh Jarjawi, kestabilan ekonomi dalam Islam mestilah diasaskan kepada zakat, bukan cukai. Cukai meskipun nampak hebat, tapi masih ada ketimpangan dia berbanding sistem yang Allah hantar, iaitu zakat. Cukai ada ketimpangan. Contoh satu kita bawa. Tuan-tuan, kalau hari ini tuan-tuan ada duit 1 juta dalam bank, BSN misalnya, duit 1 juta, kita tengok enforcement cukai dahsyat. Kalau kita beli kereta installment, hampir separuh dapat kepada cukai. Nampak dahsyat, tapi ada ketimpangan. Seseorang yang letak duit dia dalam bank misalnya 1 juta, letak dalam BSN, undang-undang cukai, duit tu selamat, bukan selamat apa, tak kena cukai apa pun. Itu sistem cukai hari ni. Walhal orang tu ada duit 1 juta dalam bank, tak ada sebarang cukai. Tapi dalam Islam, siapa yang ada duit 1 juta, walaupun tanpa enforcement pada dia, dia wajib di depan Allah lunaskan zakat wang simpanan 2.5%. Dari 1 juta, dia wajib bawa keluar 25,000 bayar pada zakat untuk diserahkan kepada rightful recipient, para asnaf. Tuan-tuan, kalau sistem cukai, orang yang kaya, dia simpan duit, maknanya duit itu berlegar untuk diri dia saja. Ini sistem cukai. Tapi sistem keuangan Islam, 1 juta tu mesti maknanya diagihkan. 2.5% mesti dilepaskan kepada asnaf fakir miskin. Bila fakir miskin dapat 25,000 yang diagih, fakir miskin ada purchasing power. Dia boleh membeli semula, maka kitaran ekonomi berjalan elok. Ni sistem Islam. Sepatutnya Malaysia kita bercita-cita untuk angkat sistem ni. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikit je nak sentuh cara kiraan zakat wang simpanan. Tuan-tuan, ada 2 kaedah. Satu end balance, satu lowest balance. End balance ialah ijtihad Imam Syafi'i. Tuan-tuan campur semua baki simpanan tuan-tuan di semua bank.
Kalaulah simpanan tuan-tuan melepasi RM20,299, melepasi kadar nisab di wilayah. Berapa kadar nisab wilayah tahun 2021? RM20,299. Kalau melepasi angka tu, kita wajib bayar wang zakat wang simpanan. Kaedah baki akhir and balance ijtihad Imam Syafi'i. Ada orang kira zakat wang simpanan guna lowest balance, baki terendah. Ini juga betul. Ini ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal. Campur semua baki terendah sepanjang tahun. Kalau lebih nisab, zakatkan 2.5%. Maka dua-dua boleh. Sama ada guna kaedah baki akhir atau baki terendah. 3 negeri guna kaedah baki akhir. Campur semua baki akhir. Wilayah Selangor dan Kedah. Lain negeri, mereka kira zakat wang simpanan guna baki terendah. Tapi ada seorang pakcik, dia kata pada kita, Ustaz, dia kata, saya tak mau kira. Maknanya baki akhir pun saya tak mau kira, baki terendah pun saya tak mau kira duit saya. Kita kata, pasal apa ni pakcik? Yalah pasal saya tak ada baki, dia kata. Baki tak ada, nak kira macam mana? Moga-moga Allah rahmati pertemuan kita. Pohon kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.